wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak, ibu-ibu, bapa yang sedang menonton kita pada malam ini, meneruskan pengajian ilmu kita pada malam-malam yang berlaku sepanjang PKP ini. Malam ini seperti biasa hari Rabu, tuan-tuan dan puan akan melihat wajah kesayangan dunia ini. Sayang ke? Terpaksa tengoklah wajah ni bukan wajah kat belakang saya ni. Kenapa saya tunjuk kat belakang gambar kat belakang saya ni? Sebab relate pada cerita saya pada minggu lepas. Pertama sekali saya nak minta maaf kepada semua anak-anak lah yang kerana tak dapat nak mengulang tonton siaran pada minggu lepas. Kita ada masalah teknikal sedikit. Jadi kita tak dapat buat rakaman dan ulang tonton apa yang saya bicarakan pada minggu lalu. Kita ada masalah teknikal, tapi tak mengapa, itu bukan soalnya. InsyaAllah malam ni nanti Papa Bob akan recap sikit ataupun ceritakan sikit beberapa tips. Sebabnya tips ni banyak lagi. Minggu lepas kita sempat cerita beberapa tips saja. Jadi malam ni kita akan sambung lagi, sebab tu nama dia Jom Cemerlang 3. Minggu depan topik lain. Minggu depan kita dah 3 minggu kita akan cerita pasal nak mengajak kecemerlangan. Minggu depan kita akan bicarakan penghalang kecemerlangan. Apa yang menyebabkan kecemerlangan kita ni terganggu? Apa yang menyekat penghalang kepada kemajuan kita? Apa yang menyebabkan kita rasa macam tak boleh nak cemerlang? Minggu depan kita akan bicarakan. Tapi tunggu, belum minggu depan lagi. Minggu ni kita kena selesai dulu apa lagi tips yang kita tak sempat nak bicarakan. So minta maaf banyak-banyak, anak-anak tak dapat nak tonton. Bapa-bapa pun tak sempat nak rakamkan dan masuk ke dalam link YouTube sebab ada masalah teknikal dan kita tak dapat nak elakkan lah. Tak apa, kesilapan tu kesilapan Papa Bob lah. Maklumlah kita ni manusia biasa. Biasa melakukan kesilapan, tetapi insya-Allah kita cukup perbaiki pada masa-masa yang akan datang. Maaf sekali lagi kami pohon bagi pihak saya dan juga pihak Nur Eco Resort insya-Allah. Baik, menonton kita di FB Nur Eco Resort boleh join link kita, masuk di ruangan Zoom supaya kita lebih interaktif. Kita boleh ada soal jawab dekat sini. Kalau ada soalan-soalan nak tanya pun boleh, ataupun nak berkongsi dengan saya pun boleh. Apa-apa sahaja tips-tips mungkin nak tambah daripada apa yang kita kongsikan, apa yang saya utarakan dalam sesi bersama dengan Papa Bob ni. So kalau ada yang mendengar, yang menonton, jom masuk ke link Zoom yang diberikan supaya kita boleh berinteraksi ataupun kita juga berkongsi pada orang-orang lain. Tak ada masalah. Ini bukan saya je yang seronok nak bercakap ataupun Papa Bob je nak bercakap, tak kan? Kita juga bagi peluang pada orang lain juga yang rasa-rasa nak menyumbang idea dan bagi pendapat pada orang-orang lain. InsyaAllah kita tak tahu kat mana percakapan kita, kat mana tips-tips kita yang sikit sebanyak dapat membantu orang lain. Kita ada berapa puluh juta orang kat Malaysia hari. Kalau rajin daripada luar, daripada Malaysia nak tengok pun tak ada masalah. Tapi kalau asbab kita bercakap, satu tips yang kita kongsikan mungkin memberi tambah nilai kepada hidup seseorang, walaupun seorang, tapi insya-Allah berkatnya tetap ada. Yang penting kita cakap ni apa, ikhlas tak? Sebab ikhlas ni kita tak boleh nak nilai. Ikhlas ni daripada hati kita sendiri. Keikhlasan ni Allah yang tahu betapa ikhlasnya kita. Tak ada siapa boleh kata kau ni tak ikhlas. Mana dia tahu kita tak ikhlas kan? Kita dah ikhlas habis baik dah. Dia orang kata kita tak ikhlas, itu depa punya pasal. Kita rasa kita nak bagi yang terbaik untuk semua, insya-Allah kita buat je yang terbaik. Kita kongsi je apa yang kita rasa nak kongsi kan. Mana tahu apa yang kita kongsikan ni beri manfaat tak ramai orang, pada seorang pun kita dah dapat balasan daripada Allah SWT, pahala yang kita harapkan kan. Contohnya kenapa Papa Bob istiqamah sudah dekat 20 tahun.
20 tahun sejak yang secara rasminya tahun 2001 Papa terlibat dengan program motivasi sejak tahun 2001 sampai sekarang 2021 20 tahun secara rasmi. Tak rasminya lebih daripada 20 tahun. Secara rasminya lebih kurang dalam 20 tahun terlibat dengan program motivasi. Kenapa masih lagi istiqamah? Kenapa masih lagi nak buat juga program-program motivasi ni untuk anak-anak? Kenapa tak fokus pada program-program korporat semata-mata saja-saja kan program korporat? Sebabnya Papa rasa Papa dapat lihat sepanjang 20 tahun ni berapa ramai ilmu yang kita kongsikan. Papa dan sahabat-sahabat yang lain kongsikan ilmu yang kita ada ni. Ramai dapat manfaat ni, dah ramai yang dah berjaya, dah jadi orang hebat-hebat. Dan yang paling best sekali adalah mereka kembali pula menolong orang lain. Dulu mereka ditolong, dulu mereka mendengar Papa Bob bercerita, membebel dan sebagainya kan. Macam anak-anak juga kecil tak tahu apa-apa, tapi mereka hari ni dah jadi orang macam-macam dah, jadi somebody dah, ada yang jadi selebriti dan sebagainya. Tetapi mereka pula yang bersama-sama dengan Papa Bob juga memberi manfaat pada orang lain, berkongsi ilmu dengan orang lain, menyebarkan dakwah pada orang lain. Nampak tak? So alhamdulillah Papa dah nampak dah kesan tu. Papa dah nampak dah anak-anak Papa yang dah berjaya. Berjaya satu part yang membantu kita sekali lagi ni untuk berkongsi dengan orang lain supaya lebih ramai lagi orang yang lebih berjaya dekat Malaysia ni pun dah ramai. So lepas ni anda, siapa anda yang sedang menonton ni? Macam kita cakap depan-depan je kan yang menonton kita ni, yang menonton Papa Bob ni, walaupun kecil-kecil ni, jangan risau. Nanti anak-anak akan jadi orang hebat-hebat nanti, insya-Allah. Papa doakan satu masa nanti. Baik, anak sekalian, macam biasa sebelum kita sambung tips-tips kita atau Papa recap balik tips kita ni, macam biasalah, kita akan mulakan dengan cerita. Cerita ni apa-apa pun ingat lupa lah. Kalau rasa macam tersangkut-sangkut tu, maaf je lah ya. Kita nak mulakan cerita macam ni. Ada seorang makcik ni lah. Makcik ni makcik tua. Seorang makcik. Makcik apa? Makcik tua. Makcik tua. Lepas tu seorang yang miskin lah. Dia miskin. Nampak macam miskin. Tapi sebenarnya dia banyak duit. Rumah dia tak pernah repair rumah dia, banyak bocor-bocor, banyak rosak rumah dia, pakaian pun tak pernah berbeli, tak pernah beli baju baru, pakai baju yang lama-lama dah koyak-koyak, dah tampal balik, jahit tampal, koyak tampal, lusuh dah pakaian, dah reput dah pakaiannya pun. Okey, tapi tetap tak berganti. Tapi nak jadikan cerita, makcik ni dia simpan duit. Dia berjimat dia simpan. Setiap hari dia apa saja orang bagi sumbangan ke, dia bekerja ke, dia jual barang dan sebagainya pun dia simpan. Duit tu dia simpan. Impian dia hanya satu. Wah, dia ada impian. Jangan tak percaya. Makcik ni pun ada impian. Makcik ni pun ada apa? Makcik ni pun ada impian. Impian dia apa? Kan nak cerita kan pasal impian kan. Makcik ni pun ada impian. Apa impian dia? Impian makcik ni, nenek lah, kita boleh panggil nenek lah, tua kan, sebab dia dah simpan duit lama ni. Kalau bawa duit tu, mau seguni duit dia tu. Ada simpan guni, dia tak ada bank, tak ada simpan duit kat bank, simpan sendiri, dah seguni dah duit dia. Okay, apa impian dia? Impian dia nak tidur kat hotel. Dia nak tidur kat mana? Nak tidur dekat hotel. Hotel yang paling mahal. Hotel apa? Hotel yang paling mahal. Dia nak tidur, impian dia. So maksud dia biasa tidur kat rumah dia yang buruk dan sebagainya. So impian dia apa? Impian dia nak tidur kat hotel. Hotel yang apa? Hotel yang paling mahal. Dia nak tidur dekat hotel yang paling mahal. Jadi bila duit dia dah banyak, dia rasa okey, inilah masanya. Inilah masanya. Maka dia pun bawa lah duit dia. Satu bungkus anak-anak semua. Satu bungkus. Satu macam beg baju belakang kan. Tapi dalam bungkusan. Dia bawa satu bungkus tu pergi ke hotel paling mahal kat Malaysia ni apa? Tak tahu. Apa-apa tak tahu hotel apa paling mahal kat Malaysia ni. Katalah Palace of Golden Horses. Tu yang paling sedap nak sebut kan. Palace of Golden Horses. Katalah hotel tu paling mahal kan. Dia pun pergilah bawa duit seguni tu pergi kat Palace of Golden Horses. Pergi kat situ. Sampai masuk je dalam lobby hotel tu, dia pergi dekat kaunter tu, jumpa dengan resepsionis, dia beritahu kat adik tu, tuan, saya nak tidur kat bilik hotel yang paling mahal. Okey, nak tidur dekat bilik hotel yang paling mahal. Bagi saya bilik paling mahal kat hotel ni. Saya nak tidur.
Agak-agak apalah resepsionis tu fikir kan. Abang tu fikir atas, bawah, pak kiri, kanan, atas, bawah. Dia genong makcik ni. Biar benar makcik ni kan. Pakai baju pun buruk. Kan. Tak terurus. Betul ke nak tidur dekat hotel ni? Lepas tu makcik tu pun, nenek tu pun sound dekat brother. Apa ingat orang tak ada duit ke kan? Nampak ni aku bawa 1 bungkus duit ni. Banyak duit ni nak tidur dekat hotel. Okey, adik tu pun receptionist tu pun rasa serba salah. Dia pun kata, tak apa. Makcik duduk dulu kat sofa tu, kejap lagi nanti ada orang yang akan bawa makcik ke bilik hotel. Lepas tu dia dah daftar-daftar apa semua, dia pun duduk dah dekat sofa, tunggu. Semasa tengah tunggu ni, apa berlaku? Dia nampak ada tetamu masuk dalam hotel. Okey, ada tetamu masuk dalam hotel. Ada beberapa orang, 3-4 orang tetamu masuk dalam hotel. Dia masuk dalam hotel, dia terus pergi kat satu pintu. Dia pergi mana? Dia pergi terus pergi satu pintu. Dia masuk dalam pintu tu, bila pintu terbuka. Bila nak pergi pintu tu, pintu terbuka. Bila pintu terbuka, dia masuk dalam pintu tu, lepas tu pintu tu tutup. Tertutup, lepas tu dalam masa berapa minit, pintu terbuka, kosong, tak ada orang. Apa jadi? Dia nampak tadi orang tadi masuk, jalan, pergi kat satu pintu terbuka, orang tu masuk, lepas tu pintu tutup, lepas tu dalam beberapa minit kemudian pintu terbuka, kosong. Dia kata, mana orang tu pergi? Orang tu hilang ke? Dalam fikiran dia, alamak, macam mana ni orang ni boleh hilang ni kan? Masuk pintu, buka pintu dah hilang semua, tak ada orang dah. 3-4 orang tadi dah hilang. Ini apa tempat ni kan? Makcik tu terfikir-fikir kan. Dalam dia terfikir-fikir tu, datang lagi beberapa orang masuk pintu daripada pintu hotel tadi kan, datang melalui makcik tadi. 3-4 orang daripada Korea, pelancong daripada Korea. Pelancong daripada Korea datang hotel tu, pergi ke pintu yang sama. Agak-agak apa berlaku? Makcik pun lompat dia tahan pelancong daripada Korea tu. Nanti dulu, jangan pergi kat pintu tu. Nanti kamu akan hilang. Makcik tu cakap dengan orang Korea. Orang Korea tu pun kan? Orang Korea tu pun tak tahu apa-apa. Tak faham apa makcik tu cakap. Makcik tu kata, jangan masuk pintu tu, nanti kamu hilang. Okey, terpinga-pinga orang Korea tu dah tak faham makcik ni cakap apa. Dia pun tak peduli, dia ada jalan juga kan. 3-4 orang ni jalan. Jangan. Makcik tu jerit dari jauh. Jangan masuk. Jangan. Orang Korea tu pun tak peduli. Masuk juga kat pintu tu. Dia masuk pintu tu buka. Masuk dalam pintu tu. Lepas tu pintu tu tutup. 2-3 minit kemudian pintu terbuka. Tadi mula-mula pintu tadi terbuka kosong. Tapi kali ni lagi ajaib. Apa yang ajaib? Terbuka aja pintu tu, tiba-tiba keluar beberapa orang negro. Negro keluar. Tadi masuk Korea. Pintu terbuka, pling, keluar orang negro. 3-4 orang. Makcik tu kata apa? Aku dah cakap dah. Jangan masuk pintu tu. Kan dah hangus. Dia kata orang Korea tu dah hangus. Kan tadi sebelum masuk orang Korea masuk tadi pintu keluar orang negro. Dia kata tadi orang Korea tu dah hangus. Aku dah cakap dah jangan masuk pintu ni bahaya. Kan dah hangus. Jadi orang Korea pula. Orang negro tadi pun keluar pada hotel dan sebagainya kan. Hei, makcik tu dah takut dah. Dia kata, "Hei, takkanlah apa? Macam mana tempat ni, tempat mahal-mahal ni sangat bahaya ni kan. Tadi orang hilang. Yang ini nak jadi hangus. Takutlah aku kan." Kemudian tengah tunggu tu datanglah bellboy. Bellboy orang yang bawa beg tu kan. Kan ada kat hotel tu kan ada pelayan penyambut tamu ni yang bawa nak pergi ke bilik hotel kita kan. Dia pun datang, "Makcik ada bawa beg ke? Saya bawakan makcik kat bilik makcik." Tak ada, aku bawa ni je duit. Tak apa, aku pegang sendiri, dia kata kan. Lepas tu orang tu pun bawa lah makcik pergi ke nak bawa dia ke bilik kan. Sampai kat bilik tu termenung makcik tu. Lepas tu dia pandang dekat orang tu. Dia kata aku nak hotel yang paling mahal, bilik yang paling mahal kat sini.
Ha. Kan? Kalau macam inilah rupa biliknya, baik aku tidur kat rumah aja. Makcik tu marah, marah sesungguh-sungguhnya marah. Dia marah-marah betul. Pada siapa? Pada bellboy tadi kan, orang yang bawa beg tadi kan. Menyumpah-nyumpah dia marah. Apalah tak guna punya hotel. Ingat ni aku main-main ke, dia kata. Ingat aku ni tak ada duit ke? Mentang-mentang aku ni miskin, mentang-mentang aku ni kotor, mentang-mentang aku ni tak kemas dan sebagainya. Dia hina-hina aku. Aku nak bayar, aku nak tidur kat bilik hotel yang paling mahal. Dia bawa aku bilik yang paling kecil je rupanya. Macam ni ke layanan hotel ni? Tirah. Dia marah. Lalu dekat kaunter tu pun dia buat tangan macam ni. Apa punya hotel? Kan? Hina orang, dia kata. Hina orang. Orang bayar mahal-mahal bagi aku bilik kecil je. Dia pun belah. Dia pun keluarlah dengan perasaan marah dan tak puas hatinya. Okey anak-anak sekalian. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku? Kenapa makcik tu marah sangat? Sebelum tu, kenapa orang tadi hilang? Yang kedua, kenapa orang tu hangus? Baiklah, anak-anak pun ada yang faham, ada yang tak faham. Yang tak faham tak apa, apa ceritakan balik kan. Mula-mula dia datang, ada beberapa orang datang masuk ke bilik tu, masuk ke pintu tu, kemudian pintu tu dia tutup, kemudian buka pintu tu kosong, tak ada orang. Kemudian yang keduanya, masuk orang Korea, keluarnya orang Negro. Yang dia fikirkan hangus. Mula-mula makcik tu fikir ingat oven. Rupanya anak-anak apa dia? Itulah pintu lift. Apa? Pintu apa? Pintu lift, dekat lift. Kan memanglah orang tu hilang. Orang tu dah masuk bilik dia, memanglah dia turun pintu tu kosong. Yang kedua, memang yang Korea tu masuk, turunnya orang Negro sebab apa? Dan dalam perjalanan tu dia tukarlah orang tu tukar. Yang Korea dah masuk bilik kan. Orang Negro pula nak pergi keluar kan. Dia ingatkan orang tu dah hangus. Yang ketiga, yang dia marah sangat dekat bellboy tu, kenapa bawa dekat bilik paling kecil? Kat dalam lift tu lah. Dia ingat lift tu bilik dia. Kan? Masuk-masuk je. Apa bilik paling kecil? Belum sampai bilik lagi nak. Oi, dalam lift. Belum sempat bellboy tu nak cakap apa-apa, makcik tu dah mengamuk, dah marah-marah, tu balik je kan. Rupanya dalam lift. Baru dalam lift, belum pergi kat bilik lagi. Okay. Apa yang Bapak nak sampaikan kepada anak semua macam biasalah kan. Okey, kenapa? Kenapalah pagi petang siang malam mak ayah kita membebel? Kenapalah pagi petang siang malam cikgu suruh PDPR belajar dengan cikgu dan sebagainya? Kenapalah pagi petang siang malam kita kena baca buku dan sebagainya? Satu je. Satu dia apa nama maksudnya? Maksudnya nak kita apa ni? Nak kita berilmu. Pastikan kita ni berilmu, nakkan kita ni jadi orang yang berilmu. Bila kita tak berilmu, itulah daripada kita. Faham Bila kita tak berilmu, itulah tanda maksudnya kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Sebab kita tak ada ilmu itu. Jadi bila kita tak ada ilmu tu, pertama kita sendiri tak percaya pada diri kita yang pertama. Yang kedua, kita mudah ditipu. Tak kisahlah siapa pun nak tipu kita kan. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tipu kita. Yang keduanya mungkin ada orang lain yang tipu kita. Yang ketiga ni takut-takut kita tertipu. Tertipu dengan siapa? Tertipu dengan hasutan syaitan. Orang tipu tu kita boleh nampak, tapi syaitan yang menipu tak nampak. Ada tak? Macam ada lagu apa tu Rafish tu kan. Tipa tertipu, tipu tertipa. Tipa tertipu, tipu tertipa. Tipa tertipu lagi. Kan kenapa lagu tu ada? Sebab kita tak cukup ilmu untuk mengetahui sesuatu perkara. Sedangkan benda tu bagi orang lain biasa. Lift tu kita pun tahu kan. Anak-anak kecil pun tu, alah lift. Apalah makcik dia lift pun tak tahu. Kan? Tapi bagi kita, bagi makcik tu mungkin dia tak tahu. Nampak tak? That's why kenapa kita pertamanya kita kena mencari ilmu, kedua menghormati orang yang memberi ilmu pada kita. Tak kisah siapa pun. Kalau ilmu tu yang baik, kita lagi kena hormati dia. Kita kena hormati orang yang beri kita ilmu. Baik. Saya nak pada soalan tadi sekejap.
Salam Pak, selama 20 tahun bermotivasi, apa beza yang ketara di kalangan pelajar dahulu dan sekarang dan golongan yang mana lebih mudah diberi motivasi? Okey, baik. Baik. Kalau tanya Papa, dua-dua sangat-sangat berbeza dan dua-dua ada apa? Dua-dua ni pengalaman seronok. Seronok. Dia tak ada yang kata dulu best, sekarang tak best ataupun sekarang best, dulu tak best. Dia berbeza. Dulu sebab pertamanya kita tak terdedah, anak-anak tak terdedah pada dunia maklumat. Banyak tak terdedah dengan dunia maklumat. Jadi proses menyampaikan ilmu tu sebenarnya lebih mudah dan anak-anak dulu lebih menghormati ilmu, lebih menghormati guru, lebih menghormati tu dulu. Lebih menghormati apa ni, lebih orang kata macam mana nak cakap dia lebih menghargai kita lah sebagai orang yang memberi ilmu dan sebagainya kan. Tetapi sekarang ni berbeza sebab apa? Bukan kata sekarang ni tak bagus, tidak. Sekarang ni anak-anak dah tahu ilmu. Satu, memudahkan kita juga nak menyampaikan ilmu. Okay. Cuma sekarang ni konsepnya macam mana nak pastikan anak-anak sekarang ini boleh dapat apa yang kita cuba sampaikan. Sekarang pun best juga. Walaupun sekarang ni maklumat semua di hujung jari. Sangat-sangat mudah nak sampaikan ilmu. Cuma sekarang ni mungkin anak-anak ada banyak pilihan untuk berguru dan sebagainya. Kan? Bagus, which is bagus. Maknanya anak-anak boleh dapat banyak lagi maklumat-maklumat. Okay? So tak ada beza, bukan tak ada beza. Beza memang beza, sangat ketara. Mana yang best, tak ada yang best. Sama best. Dulu pun best, sekarang pun best. Kalau dulu prosesnya, nak cerita pengalaman sedikit, kalau dulu peringkat Papa Bob sampai pergi ke rumah ke rumah. Rumah ke rumah tu dah jumpa mak ayah masing-masing. Macam dulu Papa pernah ada kendalikan zaman dulu ada kes pasal black metal. Pasal kes black metal contoh. Ada anak adik kita terlibat dengan masalah sosial sikit, terlibat dengan black metal ni. Zaman-zaman dulu ada black metal kan, minum darah kambing tu kan. Tak nak cerita lah, nanti anak nak cari kan. Okey, tak penting pun. Tapi sampai Papa Bob pergi jumpa kat rumah. Pergi visit kat rumah, dia tinggal dekat flat, kita pergi jumpa mak ayah dia, tanya anak mak ayah dia dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita bantu dia, kita bagi sokongan moral, kita bagi sokongan motivasi dan alhamdulillah bila tanya nak jadi apa, rupanya nak jadi, walaupun muka gangster brutal tu, apa nak jadi? Rupanya nak jadi chef. Nak jadi seorang chef rupanya, alhamdulillah kan. Yang penting ada cita-cita. Ada cita-cita nak berjaya juga. Sebenarnya kenapa buat masalah dan sebagainya, ada isu-isu peribadi. Antaranya kurang perhatian dan sebagainya. So, bila ada buat masalah ni, kadang-kadang orang pandang lebih, orang caring lebih, orang nak ambil tahu. Itu je kan. Tapi bila ada orang yang ambil tahu, bila ada orang yang caring, terutama daripada mak ayah dan sebagainya, insya-Allah anak-anak akan lebih mudah dibentuk, lebih mudah diberikan ilmu, lebih mudah diberikan pertolongan, lebih mudah menyayangi kita. Yang penting anak-anak tidak terasa terabai. Okey. So yang sekarang ni alhamdulillah nampak kesedaran daripada mak ayah sangat-sangat kuat. Mak ayah masa-masa sangat-sangat menyokong kan. Mana nak pergi, ambil tahu dan sebagainya. Anak-anak pula risau. Nak pergi mana-mana pula ayah ambil tahu, mak ambil tahu. Kita pula rasa lemas kan. Tapi sebenarnya bagus. Bagus untuk anak-anak sebenarnya kan. Mak ayah tanya nak pergi mana, pergi buat dengan siapa, kawan mana, nak berkawan dengan siapa. That's why maknanya benda tu bagus. So anak-anak kena bersyukur ada mak ayah nak ambil tahu tentang kita. Okay? Ada kawan-kawan kita mak ayah tak nak ambil tahu langsung. Kau nak pergi mana, lantokmu lah. Nak pergi buat apa, biarlah. Okay? Ada orang rasa seronok. Tapi lama-kelamaan dia tak seronok. Sebab apa? Kita bebas nak buat apa-apa tapi tak ada sesiapa nak nasihatkan kita. Kita rugilah. Tapi hari ini alhamdulillah bapak-bapak dah ada kesedaran, ibu-ibu dan bapa ada kesedaran, tak boleh nak tegur anak, boleh pas ke orang lain. Bukan boleh pas ke orang lain, pas anak tu, tidak. Boleh minta tolong orang lain. Minta tolong orang lain, tolong nasihatkan. Mungkin minta tolong cikgu-cikgu, tolong nasihatkan anak dan sebagainya. Kita ikhtiar. Banyak cara yang kita boleh gunakan untuk bantu anak-anak kita. Kadang-kadang ialah anak-anak kita tengok kita 24 jam setiap hari nampak muka kita kan. Bila kita cakap dah mula tak nak dengar kan. Sebabnya satu pertama sekali sebenarnya tauladan yang diterima. Anak-anak tengok kita
Kalau kita bagi contoh yang terbaik, insya-Allah anak-anak akan ikut. Tapi kalau kita bagi contoh yang tak baik, memang anak-anak tak nak ikut. Contoh paling mudah lah, contoh paling mudah. Kita nak suruh anak kita semayang, pergi semayang. Tapi rupanya kita tak semayang. Macam mana kan? Jadi biarlah contoh kita cakap, kita nak anak kita buat, kita pun buat sama-sama. Daripada kita suruh anak kita sembahyang, kau pergi sembahyang cepat dah, pukul apa ni? Apa masalah kita? Kita bentang je sejadah, sembahyang sama-sama. Kan? Kadang-kadang kat rumah ni pun sama juga kan. Cakap tak faham-faham, bentang je sejadah. Bentang sejarah automatik terus masing-masing pergi dapur, ambil air semayang, jom semayang sama-sama. Tak payah kita nak stres-stres, nak marah-marah dan sebagainya kan. Ada banyak pendekatan-pendekatan yang kita gunakan secara psikologi ataupun secara contoh yang kita boleh tunjukkan, yang kita boleh buat dan anak-anak boleh mudah nak ikut. Tak payah nak jerit-jerit kat rumah, tak payah nak marah-marah, tak payah nak rotan-rotan kan. Buat penat kita je. Sakit, yang kena pukul pun sakit, yang memukul pun sebenarnya lebih terguris, lebih sakit sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita pukul anak kita dalam masa yang sama, rasa kesian ke anak kita. Sebenarnya yang pukul tu lebih sakit daripada yang kena pukul. Yang kena pukul tu dekat tangan je. Sakit kat sini. Tapi yang memukul tu dekat sini. Sini, hati. Kan? Bila pukul tu kan, bila anak dah tidur malam-malam kan, buka pintu bilik anak-anak malam-malam, masuk, tengok tapak tangan dia, ya Allah, ni aku kukutan ke tadi ni, kesiannya, sedihnya, ambil ubat, sapu dan sebagainya kan. Kita faham, okay? Kita faham, bagi bapa kita faham. Cuma kalau kita rasa tak boleh nak tegur, nak nasihat anak kita, cuba dapatkan khidmat daripada orang lain. Siapa dia? Orang terdekat kita, yang dia kenal, yang mungkin dia segan. Contohnya anak kita ni, dalam keluarga kita ni, dengan kita dia mungkin tak nak dengar cakap kita. Carilah orang yang dia mudah nak dia segan. Ada orang yang dalam keluarga kita yang dia segan. Contohnya dia segan atuk dia. Contohnya kan. Atuk dia kalau cakap apa mesti buat. Atuk dia pasal apa mesti buat. Cari orang yang macam itu. Cari atuknya. Kan. Ataupun dalam keluarga tu mungkin abang dia ada abang. Abang yang sulung tu dia dengar abang dia. Kalau abang dia cakap mesti diikut. Kita minta tolong orang yang dia hormat. Ataupun cikgu dia kat sekolah tu, ada seorang cikgu ni memang dia hormat, dia sayang kat cikgu ni. Macam mana nak tahu? Itu kerja mak ayah lah ambil tahu. Kan? Tanya ke, mengintai ke, kalau tengok cerita Papa Dom kan, tengok cerita Papa Dom, Papa Dom, Afli Syauqi tu kan. Afli Syauqi tu kan anak dia pergi mana-mana sampai ke Nusi, dia pengintai anak dia. Kawan dengan siapa, belajar dengan siapa yang lecturer dia. Nampak tak sampai macam tu sekali kan. Cari cikgu yang di kat sekolah dia mesti ada seorang cikgu tu yang dia segan. Yang kalau cikgu tu cakap dia mesti dengar. Kebiasaannya ustaz atau ustazah kan yang dia segan kan. Tapi tak tahulah kemungkinan cikgu-cikgu lain lah. Tapi mesti ada seorang dua cikgu yang dia segan. So boleh minta tolong cikgu tu pesankan kepada anak kita. Bukan suruh marah, tak. Nasihatkan kan. So beritahu kat dia bahawa ni tak tolong cikgu, boleh tak nasihatkan anak saya kan. Okey. Ataupun yang mana melalui pakar-pakar psikologi, pakar-pakar kaunseling ramai. Mak ayah boleh bertanya insya-Allah. Alhamdulillah. Oi, belum start lagi pun kita ni. Baru cerita tips dan juga cerita tadi tu makcik jual duit. Makcik jual duit lah. Makcik nak tidur hotel tadi tapi faham cerita tu senang Maksudnya kita nak anak-anak semua jangan lupa untuk berilmu. Cari ilmu sebanyak boleh untuk supaya kita tak mudah orang nak memperkotak-katikkan kita. Apa yang memperkotak-katik tu? Google. Cari sendiri maksud apa memperkotak-katikkan kita tu. Okey? Ataupun orang yang nak menipu kita. Cari. Baik, anak sekalian. Jom cemerlang. Jom cemerlang pertama. Ulang balik sebab minggu lepas hari kita ada masalah teknikal. Kita tak dapat nak tak dapat nak anak-anak tonton tengok semula. Jadi Bapa ulang sikitlah apa ciri-ciri pelajar cemerlang. Yang pertama sekali anak-anak mesti seorang yang mempunyai matlamat yang jitu. Mesti ada matlamat hidup. Nak jadi apa dan sebagainya. Matlamat tu pula kita boleh bentuk dalam beberapa package. Package apa? Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jangka pendek dalam masa 6 bulan. Contohnya, kalau kita sekarang tingkatan 5, jangka pendek ni apa yang kita nak buat? Contohnya, dalam masa 6 bulan lagi, SPM. Biasa SPM. Okey, SPM kita nak kena buat apa? Nak fokus apa? Nak dapat keputusan berapa? Kita yang letakkan dulu. Bukan dah dapat baru kita nak ni.
Kenapa dia bawa gambar pasal bohong? Kejap lagi bercerita lah. Ni je cerita minggu lepas. Tapi yang tengok cerita minggu lepas mesti kenal Mamat ni. Okey. Apanya matlamat jangka pendek. Contohnya kita nak ambil SPM, dapat result macam mana? Okey, dapat result macam mana? Berapa dah dapat? Kita yang set. Bukan kita exam dulu baru rancang. Rancang dulu baru insya-Allah kita akan dapat apa yang kita rancang. Kemudian jangka sederhana, nak masuk universiti mana? Dah masa 2-3 tahun, universiti mana? Dah mula cari, dah mula gali. Kalau siapa yang tonton Papa punya join program grade student dulu, Papa dia tunjukkan pelajar yang dapat 18A dalam SPM. 18A dalam SPM. Macam mana dapat 18A SPM? Daripada tingkatan 3 tau. Daripada form 3 dia plan nak ambil subjek sebanyak tu untuk SPM. Okay, sebab Papa tahu sebab Papa handle dia masa tingkatan 3. Masa tingkatan 3 tu dia dah cabar diri dia untuk ambil 9 subjek untuk PMR, kata PXL tingkatan 3 tu. Nak ambil 9 subjek. Tapi dia dah sekolah cuma ada 8 subjek je. So dia nak juga 9 subjek masuk bahasa Arab. Kemudian masa tu juga dia dah plan nak ambil, dan 3 tu dia dah plan nak ambil 19 subjek apa ni semasa SPM. Dan 18A dia dapat A dalam SPM ni sebanyak 18 subjek. Okey. Nak cerita tu dia plan tu. So anak-anak pun boleh plan daripada sekarang. Okey. Kemudian jangka panjang, nak kerja apa, universiti mana dah. Nak kerja apa perancangan hidup, rumah dan sebagainya, kerjaya dan sebagainya tu, itu pun anak-anak kena plan. Yang kedua mesti dia seorang pencuri masa yang bijak. Okey, tak adalah kalau tak plan jadual, tak ada jadual belajar kita dan sebagainya, memang kita akan belajar ikut mood. Kalau mood tak datang, maknanya tak belajar. Which is sangat bahaya. So anak-anak kena ada jadual belajar sendiri supaya boleh belajar ikut jadual yang kita letakkan. Jadual bukan tulis itu jadual pukul 3 sampai pukul 5 tu belajar. Bukan. Pukul 2, pukul 5 tu nak buat apa? Mesti spesifik. Jadual dia, katakan kita nak belajar subjek sejarah contohnya. Letakkan waktu tu, pukul 2, pukul 3 sejarah. Pukul 3 dengan 4, subjek lain pula mungkin. Subjek 3, 4 tu kita mungkin nak letakkan subjek matematik contohnya. Kena spesifik. Kalau tak belajar je, tak tahu belajar subjek apa. So anak-anak kena spesifik. Yang ketiga, seorang yang menyelesaikan masalah. Masalah, semua orang ada masalah masing-masing. Tapi kalau kita lari daripada masalah tetap akan bertambah. Masalah yang ada tak selesai, masalah baru sampai. So bila kita ada masalah, anak-anak kena selesaikan masalah-masalah yang ada. Okey, itu yang ketiga. So ciri belajar yang keempat yang kita share minggu lepas, kena fokus. Tumpu dan tingkatkan daya ingatan. So macam mana nak buat untuk fokus? Tumpu ni fokus lah. So macam mana nak fokus anak-anak sekalian? Yang kita share minggu lepas, sekejap ya, cek nota balik. Yang kita fokus minggu lepas, kita beritahu macam nak fokus, anak-anak mesti ada belajar tertentu. Peruntukan waktu khas untuk sesuatu pelajaran. Contohnya 9 hingga 12 tu subjek apa? Saya dapat sebut kan? Spesifikkan subjek. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan tempat belajar. Tempat belajar mesti sesuai. Ini nak belajar depan TV. Mana mahu. Mana mahu nak belajar depan TV kan? So, kena belajar kat mana? Kena belajar tempat yang sesuai. Cari, kalau ada bilik, cari bilik. Kalau tak ada, cari tempat yang jauh daripada suasana bising. Jangan tempat tu bising atau tempat yang mudah diganggu oleh orang lain. Contohnya, tengah-tengah belajar, adik datang tarik buku. Adik belajar, tengah belajar, adik datang tumpahkan air. Kan kalau boleh ada tempat yang spesifik. Kalau ada bilik khas, lebih baik. Kalau tak ada, carilah sudut yang mana susah untuk benda-benda yang boleh mengganggu fokus kita. Okay? So cari pilih tempat. Kemudian mesti proses 10 subjek. Katalah kita ambil 10 subjek, mesti minat 10 subjek. Tak minat macam mana? Kalau tak minat macam mana? Tak minat pun carilah cara macam mana kita nak minat subjek tersebut. Kadang-kadang minat tu tak minat tu sebab pertama subjek tu susah. Yang kedua mungkin kita tak suka pada guru yang mengajar. So kalau tak suka pada guru yang mengajar, so anak-anak kena redha, kena betulkan niat kenapa nak belajar. Sebab bila kita tak suka guru yang mengajar, keberkatan tu tak sampai. Keberkatan ilmu tu tak sampai. So anak-anak kena suka juga. Kalau kita ada rasa tak suka dengan guru tu, minta maaf siap-siap. Okay?
Kemudian sebab apa? Kalau mungkin cikgu tu pernah marah kita, dia mungkin marah ada sebab. So cari hikmah. Jangan, kalau kita cari salah, memang kita jumpa salah. Okay? So cari hikmah kenapa cikgu tegur kita. So berbaik-baik dengan cikgu semula, dan minta maaf. Kemudian anak-anak kena berlapang dada semasa belajar dan sebagainya. Seterusnya, nak belajar kena gunakan semua metod. Apa dia? Gunakan semua panca indera. Mata untuk tengok nota, mulut untuk sebut balik nota supaya hantar kat telinga kita sampai ke otak. Gunakan jari untuk tunjuk. So gunakan seberapa banyak panca indera yang kita ada untuk tingkatkan daya fokus kita. Okey. Kemudian itu je lah yang paling penting. Yang lain kecil-kecil tu semua simple, tak payahlah baca cerita yang penting-penting je. Okey. Kemudian hari ni tambah lagi satu tips, iaitu jadi seorang pendengar aktif. Berani bertanya. Okey. Tengok nota sekejap. Okey. Tips yang keempat, menjadi pendengar yang aktif dan berani bertanya. Macam mana jadi seorang pendengar yang aktif? Okey, antaranya pertama, bila jadi seorang pendengar yang aktif, pertama pastikan anak-anak tidak berada dalam mod keletihan. Okey, elakkan berada dalam mod keletihan. Kalau kita letih, memang cikgu cakap apa pun tak fahamnya. Kan? Sebab apa? Bila tengah letih tu, pertama kita akan berhayal. Apa-apa master buat hayal ni. Dulu kan, dulu selalu sangat letih kan. Kadang-kadang nak pergi papa punya duduk asrama, daripada bilik nak pergi ke kelas jauh. Sampai-sampai kat kelas dah letih mengantuk kan. Jadi bila cikgu cakap apa memang tak faham. Sebab apa? Dan kita dalam mood keletihan dan situasi keletihan. So make sure anak-anak semua bila nak jadi seorang pendengar yang bagus, pertama jangan letih. Okey. Yang kedua, duduk dekat dengan sumber ilmu. Kalau kita dapat kelas besok bersemuka, duduk depan-depan dengan cikgu tu. Cikgu depan kita. Biar sampai bila dia bercakap tu, air liur dia jatuh-jatuh kat muka kita. Kan? Cikgu cakap biar sampai air liur dia jatuh kat muka kita. Bau berkat. Ataupun sekarang tengah PDPR kan. PDPR ni anak-anak kena make sure anak dengar apa yang cikgu cakap. Paling mudah je, silakan headset. Kan kalau kita dengar direct daripada komputer, kadang-kadang tak dengar sangat, ataupun bising kat luar, ataupun tengah hujan, daripada hujan dan sebagainya, so bising. So anak beli headset, murah je, RM20 pun dapat dah headset tu. Dengar kan, letak kat telinga dia, dengar betul-betul apa cikgu cakap. Okey, so ini mesti ada. Kemudian anak-anak kena sentiasa bersedia. Okey, tahu sedikit tentang topik yang disampaikan oleh guru. Okey, macam mana nak buat ni? Macam mana nak tahu topik yang disampaikan oleh guru? Anak-anak kena buat revision dulu. Sebelum cikgu ajar topik baru, sebelum cikgu sentuh topik yang anak-anak belum dengar, anak-anak kena baca dulu. Okey, baca sepintas lalu pun tak apa. Baca sepintas lalu pun tak apa. Okey, bila baca sepintas lalu, kita ada kefahaman sikit. Tak faham tak apa, baca je. Tak faham tak apa. Sebab bila cikgu tanya faham ke tak, kalau kita tak faham, kita boleh tanya dalam kelas kita, dalam PDPR kita dengan guru. Boleh tanya terus. Sebab tu kita kena baca dulu. Tapi kalau kita tak baca langsung, bila cikgu sebut istilah baru, contohnya kan. Contoh cikgu sebut pasal apa? Fotosintesis. Fotosintesis. First time dengar ni, fotosintesis. Bila cikgu sebut, okey, proses fotosintesis melibatkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita pun macam, apa fotosintesis ni? Sebab apa? Sebab kita tak pernah dengar istilah tersebut, jadi kita tak tahu nak tanya macam mana. That's why anak-anak, seorang pendengar yang baik, biasanya anak-anak kena baca dulu. Sepintas lalu pun tak apa. At least kita tahu. So bila cikgu sebut fotosintesis, ting keluar kepala dia, ting mentol kan. Tadi pernah baca tadi ni. So bila kita pernah baca tapi kita tak faham, soalan tu yang kita nak tanya. So bila cikgu buat explanation, dua perkara, sama ada kita faham ataupun tak faham. Okey. So kalau faham, bagus. Tak faham, kita boleh minta tolong cikgu untuk ulang semula. Okey. Kemudian pelajar perlu berani bertanya untuk tingkatkan kefahaman dalam sesuatu subjek. Okey. Okey, kena berani bertanya. Ada orang pula, alamak, tak suka tanyalah bapa, tak best lah nak tanya-tanya ni. Takut cikgu marah lah. Satu. Yang kedua, takut kawan-kawan kutuk. Takut kawan-kawan ketawakan. Ni biasa. Biasa kan? Nak pula waktu tu dah hujung-hujung nak balik tu kan. Lagi-lagi 50 minit nak balik tu.
nak balik tu tiba-tiba ada orang ada apa? Ada orang tanya soalan. Ui, sakit hati kan? Hingga cikgu dah nak balik ni, tiba-tiba member tanya. Dah terpaksa lambat pula balik. Member cikgu nak jawab soalan member ni pula kan. So that's why kadang-kadang kita rasa macam, apalah tanya ni kan, sakit hati kan. Okay. So kita kena tahu macam mana nak berani bertanya. Sekali nak tanya pun mesti ada sebab. Okay. So antara cara nak tanya macam mana? Awal sebelum masuk ni, Kepala Sekolah Okay, macam mana nak berani bertanya? Pertama, kita kena baca awal. So, ada input yang kita nak tanya pada cikgu kita. Yang kedua, baca soalan-soalan dari buku, keterbelajaran tahun lepas atau sumber-sumber lain mengenai tajuk yang akan dibincangkan sebelum masuk di kelas. Okey, pertama baca bahan. Yang kedua, cuba tengok soalan-soalan yang lepas. Okey, kemudian yang ketiga, macam mana nak berani bertanya? Selalu bertanya kepada adik-beradik, ibu bapa, kawan rapat, kemudian kawan-kawan dalam kumpulan kecil dan seterusnya kepada guru. Okay. So nak berani bertanya ni, kena belajar bertanya pada orang lain dulu. Sebelum tanya pada cikgu, tanya dulu belajar bertanya. Apa-apa soalan pun pada mak ayah kita, pada adik-beradik. Sebab kenapa nak kena mulakan dengan mereka? Sebab supaya kita nak latih diri kita untuk berani untuk bertanya. So bila kita dah berani tanya cikgu kita, tanya mak kita, tanya ayah kita, dapat jawapan dan sebagainya. So lama kelamaan keberanian tu ada untuk bertanya dengan guru kita. Okey, so macam mana nak bertanya pada mereka ni? Sentiasa pandai berkawan. So wujudkan relationship yang baik dengan kawan-kawan. Kan? Relationship yang baik dengan adik-beradik. Kadang-kadang adik-beradik kita pun bergaduh sesama sendiri kan. So, adik-beradik pun kita sentiasa bersembang-sembang, tanya-tanya soalan. Apa pendapat awak? Apa pendapat abang tentang apa ni Malaysia hari ini? Apa-apa isu lah kita bertanya, apa-apa simple-simple kan. So lama kelamaan kita tak takut nak bertanya pada orang yang lebih tinggi, pada orang pada guru-guru kita. Macam Papa Wak kan, biasa-biasa tanya dan sebagainya. So kalau Papa ada terlibat dengan pengacaraan dengan kementerian dan sebagainya, dulu ada beberapa kali Papa biasa moderate untuk beberapa sesi dengan kementerian. Tanya direct je. Walaupun tak kenal orang tu siapa kan. Wakil daripada agensi sana, wakil daripada agensi ni. Tapi sebab kita dah biasa berani bertanya pada orang lain, maka kita dah tak takut nak tanya pada orang lain. Dengan guru-guru kita contohnya. Okey, baik. Tingkatkan sikit lagi. Apa tips yang seterusnya jadi seorang pelajar yang cemerlang? So anak-anak perlu jadi seorang tips yang keenam, menjadi seorang pencatat nota yang berkesan. Belajar catat nota. Memanglah sekarang ni, anak-anak sekarang ni telah dimanjakan dengan nota-nota yang cikgu bagi. Cikgu bagi dah setiap nota paling ringkas dah cikgu bagi. Satu. Yang kedua, buku rujukan kita pun dah memang paling ringkas dah. Tak payah nak cakap, beli je dah ada dah semua nota ringkas. Nota ringkas. Tapi kenapa tak boleh skor? Kenapa tak boleh cemerlang? Sebab apa? Itu semua nota orang. Cikgu bagi kita nota, itu nota yang cikgu buat. Kita beli buku tu pun orang lain yang buat. Nota yang bagus yang kita buat sendiri. Okey? Nota yang bagus adalah nota yang kita buat sendiri. Handwriting tu yang paling mahal. Buruk mana pun tulisan kita, tak kisah. Yang penting kita tahu nak baca. Ini dah tulisan buruk, baca pun tak boleh. Member tak boleh baca, lagi bagus. Sebab nota kita adalah personal matter kita. Benda yang paling personal untuk kita. Member tak faham nota kita pun tak kisah. Yang penting kita faham nota kita. So nota yang kita buat sendiri itu lebih mahal daripada nota yang cikgu bagi, lebih mahal daripada buku rujukan yang kita beli. So tips untuk jadi pelajar yang cemerlang, nota anak-anak kena buat sendiri. Macam mana buat nota? Tak kisahlah macam mana pun. Nak buat style yang kita belajar, buat peta minda tu pun bagus. Nak buat nota yang A4 lipat 3, lepas tulis kecil-kecil tu apa, tak kisah. Yang penting nota kita. Ada dulu Papa panggil nota tahi. Bukan nota tu najis. Nota tahi tu maksudnya yang kita letak dot tu. Kan? Kita buat nota contohnya nukleus. Kita nak cerita pasal nukleus tu kita ada buat dot.
Dot apa dia? Dot apa dia? Dot apa dia? Dot apa dia? Dot. Yang dot tu panggil nota tai. Tak maaf lah, agak macam kotor sikit kan. Tapi nak fahamkan macam itulah. Oh, itu nota tai kan. So, tak kisah nota apa pun. Okay. Kalau ada yang kata yang terbaik Pertaminda, tak ada orang dia okey Pertaminda on. Ada orang dia tak boleh Pertaminda, nota dia sendiri pun dia rasa bagus on. Tak kisah. Okay. Yang penting faham. Anda nak faham nota tu macam mana. So mesti ada notanya sendiri. Kemudian kena belajar secara konsisten. Okay, cici belajar cemerlang ni, belajar mesti konsisten. Ini minggu ni hit betul-betul. Ataupun bila nak exam je hit betul-betul belajar tu. Lepas exam, relax. Nak tenang, tak ada apa-apa. So kita dah kerugian. Sedangkan peperiksaan besar kita pada hujung tahun nanti. So anak nak kena kekalkan konsistensi dalam belajar tu. Okay, so beza pelajar sekolah biasa ataupun sekolah biasa dengan MRSM. Contoh MRSM, kenapa Papa jadikan MRSM sebagai sebagai rujukan? Bukan sebab Papa ni salah seorang bekas pelajar MRSM, bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita kenapa MRSM ni konsisten belajar dia tu kita boleh dapat beza dengan sekolah lain sebab ujian, setiap kali ujian tu ada markah-markah yang dibawa pada peperiksaan akhir. Macam kat universiti, sejibik macam kat universiti. Kita ujian bulan 3, ujian bulan 6 tu, markah-markah ujian tu akan dicampur dengan markah final nanti. That's why kita belajar ni konsistensi, belajar ni konsisten. Kalau sekolah lain nak exam hujung tahun ataupun tengah tahun je belajar. Tapi tak, kat MRSM ni ujian tu semua penting. Kuis pun penting. Ada markah kuis 10 markah. Kan campur dengan final lagi. That's why bila campur, so kita dapat markah besar kita. Kalau nak dapat A, macam mana boleh faham tak macam mana kita struggle nak dapat A kan. So dekat MRSM belajarnya konsisten. Kan. Papa dulu memanglah tak konsisten langsung belajar. Kan, sekolah biasa. Papa masuk MRSM tu baru tahu belajar tu macam mana. Macam mana belajar kat MRSM nanti Papa akan cerita dalam episod yang lain kan. Sebab apa? Bila sampai mood malas datang nak belajar, member-member tolong tampar pipi kita. Bukan tampar betul lah, tapi yang sedarkan kita. Satu pengalaman Papa kongsi hari ni yang sangat berkesan pada Papa sampai hari ni. Contoh Papanya kelas ada tak amai 24 orang je satu kelas. Sorry 23 orang. 23 orang satu kelas, kemudian bila cikgu tak masuk dalam kelas, kan seronok kan cikgu tak ada dalam kelas. Tapi apa berlaku? Papa tak study. Papa relax gelak-gelak apa semua kan. Tiba-tiba nak tahu 22 orang kawan-kawan yang lain buka buku nak baca. Buka nota nak baca. Buka nota nak baca buku dan sebagainya, study dan sebagainya. Cikgu tak masuk kelas, 22 orang buka buku nak baca. Yang tak baca seorang je. Siapa? Ni mukanya. Bila Papa cakap kau, relax lah brother. Ni kisah benar relax lah brother, periksa kan lambat lagi. Tahu kawan-kawan cakap apa? Ni Papa kata kawan-kawan lempang Papa, bukan lempang nyata. Lempang sebelum malang. Kan? Dia lempang macam mana dia lempang? Bob, kau tak nak belajar tak apa, kita orang nak belajar. Nak rasa macam mana? Sentap hati ini. Memang sama. Bro, kau tak nak belajar tak apa, kita orang nak belajar. Bila dengar ayat tu, ya Allah, rasa macam menusuk, macam member tengah tikam kat jantung ni kan. Tapi tak apalah, member cakap untuk kesedaran Papa juga. So Alhamdulillah, lepas tu adalah berubah sikit-sikit kan. Nampak tak nak cerita macam mana kawan-kawan boleh membantu. Nanti cerita Papa dekat asrama tu Papa akan cerita pada episod yang lain insya-Allah jika ada masa. Okay. So yang lain-lain tu banyak lagi tu, tapi biasa-biasa je lah tips-tipsnya. Jaga kesihatan, berehat secara efektif. Nak berehat pun boleh berehat, tapi jangan berehat lama-lama. Kan, nak jadi pelajar cemerlang ni, belajar mesti ada rehat juga. Semayang pun ada rehat. Macam mana semayang ada rehat? Tuhan bagi satu istilah nama dia tamak ninah. Kan? Rukuk dan tamak ninah. Sujud dan tamak ninah. Maksudnya apa? Kita ada rehat seketika. Nampak tak? Solat pun begitu. Kita ada masa rehat seketika. Bukannya rehatnya lama-lama.
Jadi belajar pun ada rehatnya juga. Contohnya, anak belajar setengah jam, rehat 5 minit. Belajar 1 jam, rehat 10 minit. Contohnya. Bukan rehat langsung ada. So, kena pause sekejap. Pause tu buat apa? Tidur ke? Main game ke? Tak. Pause tu, kita berjalan keliling rumah ke, hirup udara segar kat luar ke, minum air ke, bancuh air Milo ke, makan kuih keping ke, makan biskut keping ke, dan sambung balik untuk 1 jam ataupun setengah jam yang seterusnya. Okay, so belajar pula. Belajar pun ada rehat. So rehat macam mana? Berehat mesti secara efektif. Berehat seketika. Okay. Kemudian emosi yang stabil, jaga kesihatan, sanggup berkorban dan berubah. Ini semua biasa-biasalah, insyaAllah. Okey, masa pun mencemburui kita. Nampak tak sekejap je. Ni semangat tengah berkorban lagi ni. Mau 5 jam lagi bercakap pun boleh ni. Okey, preparation sebab minggu ni hari Sabtu dan Ahad ni Papa ada program dengan anak-anak darjah 5 seramai 30 orang hari Sabtu Ahad. 8 pagi 5 petang, 8 pagi 5 petang, 2 hari penuh. Tengah apa? Dapatkan momentum. Jadi malam ni Papa start bagi ke anak-anak semua, share dengan anak-anak semua supaya pertama sekali anak-anak rasa dapat sesuatu, belajar sesuatu apa yang Papa nak kongsi, kemudian belajar manfaatkan apa yang Papa kongsi tadi untuk diri sendiri. Ada tanya tadi kenapa gambar Samohong? Minggu lepas cerita pasal cerita pasal Kung Fu Panda. Siapa yang tengok minggu lepas cerita pasal Kung Fu Panda kan? Ingat tak gambar panda tadi ada rupa macam apa? Tapi Papa tak letak gambar ni lah, Master Samohong. Okay? Ramai orang idolakan siapa? Idolakan Jet Li lah, Jackie Chan lah, siapa lagi? Ip Man lah, Donnie Yen kan, Ip Man kan. Macam-macam lah kan, semua kung fu fighter yang hebat-hebat. Tapi Papa meminati, daripada gambar-gambar itu, Papa meminati mamat belakang ni. Nama dia Samohong. Kenapa Papa minat dia? Sebab bagi Papa, kan, dia ni lain daripada orang lain. Kung fu fighter semua kurus-kurus. Tapi dia ni besar. Kan, bersaiz besar. Tapi bila berkungfu hebat. Dia master guru kan, seorang yang hebat lah kan, master dalam kungfu. So Papa sangat-sangat suka kalau dia berlakon. Okay, nak cerita macam mana? Tengok, walaupun kita rasa macam dia gemuk, boleh ke dia melompat? Nampak tak? Tapi akhirnya dia orang yang hebat. Papa share gambar ni supaya anak-anak pun ada idola masing-masing. Tak kisahlah siapa pun. Bukan jadi macam dia, tapi kita nak ambil semangat dia. Kalau jadi macam dia, tak naklah jadi macam dia kan. Kan dah tua dah. Tapi kita nak ambil semangat dia. Semangat dia macam mana? Semangat dia yang hebat berkongsi dengan kita tadi kan. You tengok dia melompat-lompat, bayang ke badan gemuk melompat-lompat macam Kung Fu Panda tu kan. Kung Fu Panda kan. Lompat-lompat. Tengok dia ni pun melompat-lompat bau-bau. Rasa macam bestnya. Maknanya apa? Dia telah menginspirasikan orang-orang yang macam Papa ni. Maknanya walaupun kita ni berbadan besar macam ini pun sebenarnya kita boleh jadi orang yang hebat-hebat. Boleh melompat, boleh belajar. Yang penting kita nak ada kesungguhan. So anak-anak perlu ada kesungguhan seperti itu. Ambil kesungguhan itu. Bukan jadi macam dia. Tapi ambil kesungguhan itu untuk kita sukses. InsyaAllah. Papa doakan yang menonton hari ini dan bila-bila masa boleh ulang tonton balik. InsyaAllah kita doakan siapa yang menonton ni. Papa doakan jadi orang yang hebat-hebat di dunia dan juga di akhirat. Okey. Ada soalan ke? Ada yang menanya kat sini Cek. Kalau nak jemput Papa Bob bagi talk pada pelajar seramai 30 orang dan sekolah secara online, boleh ke siapa yang kami boleh hubungi? Okey, macam biasa, anak-anak boleh hubungi Kumpulan Nur Eco Resort. Okey, boleh hubungi Kumpulan Nur Eco Resort, boleh berhubungi dengan nombor 03 293 2935 8020. Boleh kontak depa. Depa ada nombor Papa. Boleh kontak, boleh bosan dengan mana-mana tak kisahlah sama ada memang Papa bagi program untuk anak-anak tapi Papa biasa program juga dengan corporate. Tak ada masalah. Okey, satu hari bulan ni Papa ada program dengan corporate. Dengan agensi apa satu hari bulan. Sepagi jugalah sepagi. Dengan agensi mana lupa pula nanti tengok jadual balik dengan corporate. Kita bagi program untuk corporate untuk half day hari satu hari bulan, hari Rabu masa tu. Okay, insyaAllah apakah berkongsi dengan mereka. So, boleh dapatkan, hubungi Kumpulan Nur Eco Resort untuk dapatkan khidmat Papa untuk program di mana-mana. Tak kisah di mana-mana pun. Nak pergi sampai ke London pun boleh sampai insyaAllah. Papa bukan buat program kat Malaysia aja.
Sabah Sarawak, Singapura, memang insyaAllah kenal dengan Bapa lah. Okay, so insyaAllah setakat ini saja perkongsian kita. Besok pukul 11 pagi ada bersama dengan sahabat Bapa, Pak Long, Pak Long dalam program rekreasinya. So boleh tonton Kepulauan Nur Eco Resort besok pagi jam 11 pagi. Okay, kita ada share ni screen kita. Okay, besok Pak Long kita akan bercerita tentang menjelajah gua. Gua Gunung Senyum, Gua Kelam dan Gua Kandu. Gua Kandu ni rasa macam dekat Pahang rasa ni. Betul tak? Rasa betul lah ni. Sebab Papa Kandu dekat ni. Sorry. Gua Kandu dekat Perak. Okay, tapi alhamdulillah Papa ada pengalaman di masuk gua di Pahang. Ada beberapa gua di Pahang ada satu lubang tu besar kecil je lubang tu, tapi alhamdulillah berjaya juga masuk. Okey, pengalaman sangat seronok. So insyaAllah besok Pak Long pun akan berkongsi dengan kita. So mana yang berminat dengan cerita rekreasi boleh berjumpa kita jam 11 pagi. Jam 11 pagi bersama dengan Pak Long. Dan sebarang persoalan, nasihat ataupun apa cadangan dan sebagainya boleh salurkan di link kita http://bits.ly/dana-ilmu. Nak menyumbang untuk majlis-majlis ilmu pun boleh juga anak-anak menggunakan ataupun tuan-tuan puan boleh gunakan link yang kita berikan. Nombor kita 29358020. Ni hotline kita. Ataupun di FB Note Eco Resort kita pun boleh juga, di ruangan mesej tu pun boleh. Yang penting sampai maklumat tu kepada kami. Okay? So sebarang program-program pun juga kita ada buat tawaran kepada semua orang. Tak kisahlah untuk organisasi anda, untuk keluarga, banyak program yang kita tawarkan, modul yang kita tawarkan. Nak buat motivasi boleh, nak buat tentang pengurusan pusaka boleh, nak seminar pelajar cemerlang boleh, nak buat tentang usahawan boleh, khusus usahawan boleh, nak buat tentang khusus agama yang lain pun boleh, nak cerita pasal sahsiah jati diri. Kemudian kita ada juga pakar psikologi kita pun ada, boleh berurusan, dan apa-apa program latihan yang anak-anak ataupun tuan-tuan perempuan bercadang boleh maju kepada kita. InsyaAllah kita cuba design program untuk tuan-tuan perempuan. Kita ada banyak program, kita banyak konsultan kita yang terlibat dengan Kepulauan Nur Eco Resort. Okay? Dan berita baiknya insyaAllah Kepulauan Nur Eco Resort, terutama di Nur Laman Bestari, kita dah mula buka pada 28 hari bulan. Okay? So tempat agak terhad dengan kawalan SOP yang sangat ketat. So tuan-tuan perempuan boleh menghubungi kita untuk tujuan rekreasi dan perkhemahan. Rehlah, kita ada bilik-bilik penginapan di sana. Ada aktiviti di tepi sungai yang tuan-tuan boleh gunakan untuk menghilangkan stres lah untuk buat masa ni. Untuk program besar-besar ni kita belum lagi buka untuk yang lain-lain. Okay? So mana yang kita boleh buat dengan kawalan SOP, dengan kebenaran daripada kerajaan, kita cuba buatlah. Pertama sekali, yang penting kita dapat hilangkan rasa stres kita supaya kita boleh fokus balik apa yang kita nak buat semua. InsyaAllah setakat itu saja daripada Bob. Over sikit masa malam ni. So kita doakan kita dapat bersiaran lagi pada masa akan datang. Kita jumpa lagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auni dan yang lain-lain.